Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih panjangkan usia kita hingga ke hari ini untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Hari ini hari Jumaat. Alhamdulillah, apa yang berlaku pada hari Jumaat? Hari Jumaat di antaranya hari Nabi Adam AS diciptakan. Hari Jumaat adalah hari di mana Nabi Adam AS diturunkan ke muka bumi. Hari Jumaat akan berlakunya hari kiamah. Hari Jumaat, siapa yang meninggal pada hari Jumaat, maka insya-Allah dia akan terselamat daripada seksa kubur. Alhamdulillah. Jadi hari Jumaat ini adalah hari yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmah dan berkah. Dalam satu minggu ada 7 hari. Dalam 7 hari itu satu hari adalah hari yang sangat istimewa, iaitu hari Jumaat. Jadi apa sunnah-sunnah yang kita boleh buat pada hari Jumaat? Okey, jadi pada malam Jumaat, masuk je maghrib malam Jumaat, kita hendaklah memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah SWT mengajak kita, sesungguhnya Allah SWT beritahu sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Rasulullah. Jadi sebenarnya kita berselawat bukan kita seorang-seorang berselawat. Kita sedang berselawat kepada Rasulullah. Kita, Allah, malaikat dan seluruh umat Islam, seluruh orang-orang beriman sedang bersama-sama sedang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi beritahu, man salla alayya salatan, siapa yang berselawat ke atasku satu kali, maka Allah akan turunkan 10 rahmat. Itu baru satu kali. Satu kali kita berselawat, Allah turunkan 10 rahmat kepada kita. Kalau 10 kali kita berselawat, maka Allah akan turunkan 100 rahmat. Kalau 100 kali kita berselawat, maka Allah akan turunkan 1000 rahmat. Jadi Masya Allah, rahmat Allah ni sangat luas. Satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu rahmat dari Allah untuk kita sebenarnya dah sangat cukup. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi hari ini Mu'alimah nak berkongsi tentang satu perkara yang bagi kita remeh, tapi di sisi Allah SWT sebenarnya perkara itu sangat besar. Apakah itu? Jadi itu adalah amal kebaikan. Jangan meremehkan amal kebaikan sekecil apa pun. Sebab apa? Sebab Allah menyembunyikan redha Allah di dalam ketaatan hamba-Nya. Allah menyembunyikan keredaan Allah di dalam ketaatan hamba-Nya. Jadi amalan, apa-apa amalan, apa-apa ibadah yang kita lakukan, kita tak tahu Allah redha atau tidak. Jadi kita kena buat apa sahaja amalan yang moga-moga dengan amalan tu Allah SWT pandang kita, Allah SWT redha pada kita. Okay, siapa pernah dengar kisah Imam Al-Ghazali dengan seekor lalat? Okay. Jadi pada zaman tu, waktu tu Imam Al-Ghazali ni sedang menulis kitab. Jadi Imam sedang tulis kitab, waktu tu tak pakai pen, dia pakai dakwat, dia pakai pen, dia pakai apa? Pen yang bulu tu dia celup dalam bekas dakwat, dia tulis kitab. Jadi satu hari bila dia celup, dia nak tulis kitab tu, seekor lalat terbang hinggap di pen tu, hinggap di batang pen tu. Jadi Imam Al-Ghazali ni dia biarkan lalat tu minum dakwat tu. Bila lalat tu minum sampai kenyang, lalat tu pun terbang. Okey, bila dah lalat terus terbang, Imam Al-Ghazali ni dia tulis balik kitab dia tu. Okey. Selepas Imam Al-Ghazali meninggal, seorang ulama bermimpi dia nampak Imam Al-Ghazali ni duduk dalam syurga, tempat yang tinggi, tempat yang indah. Jadi ulama ni dia tanya Imam Al-Ghazali dalam mimpi tu, dia tanya, wahai Imam, apakah amalan kamu yang menyebabkan kamu sampai kepada tahap ni? Adakah dengan kamu banyak beribadah? Adakah dengan kamu banyak mengarang kitab? Adakah dengan banyaknya kamu mengajar ilmu agama? Jadi apa jawapan Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali cakap, bukan itu semua yang menyebabkan aku berada di tempat aku sekarang. Jadi sebenarnya satu hari tu aku sedang mengarang kitab, datang seekor lalat hinggap di batang pena aku, dia minum dakwat di pen tu, di batang tu. Bila lalat tu dah kenyang, bila lalat tu terbang, aku sambung balik karang kitab. Sebenarnya perbuatan aku bagi minum pada lalat tu
membuat Allah redha pada aku dan Allah memasukkan aku ke dalam syurga. Jadi sebenarnya kita tak tahu amalan apa yang kita buat yang Allah pandang. Mungkin amalan yang bagi kita kecil je, simple je, tapi di sisi Allah perkara tu besar. Okay. Contoh, kamu nak minum air, tiba-tiba kamu nampak semut dalam air. Apa yang kamu buat? Kita ambil semut tu, kita buang. Kita ambil dari dalam gelas tu, kita buang. Bagi kita perkara tu sangat simple, tapi di sisi Allah perkara tu besar. Dan mungkin dengan sebab kita selamatkan semut tadi tu daripada lemas dalam gelas tadi tu, dalam air tadi tu, menyebabkan kita masuk ke dalam syurga. Jadi jangan pandang rendah. Jadi jangan pandang perkara yang baik ni adalah benda simple je, benda kecil je. Tak, di sisi Allah perkara baik tetap Allah kira. Ingat, perkara baik tetap Allah pandang. Contoh, kita jalan-jalan dan kita duduk dalam rumah, kita nampak rama-rama masuk dalam rumah. Apa yang kamu biasa buat? Tangkap rama-rama tu. Bila rama-rama masuk dalam rumah kita, kita buka tingkap. Kita buka tingkap luas supaya rama-rama tu terbang. Jadi mungkin perbuatan kita tadi tu menyebabkan Allah pandang dan Allah redha pada kita dan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Jadi kat sini tidak menafikan. Jadi tak sebenarnya habis macam tu tak perlulah baca Quran, tak perlu solat, bukan. Okay. Kena solat, kena baca Quran, kena buat ibadat-ibadat yang wajib kita kena buat. Tapi kita jangan meremehkan perkara-perkara kebaikan yang kecil. Nabi cakap apa pada Sayyidatina Aisyah? Sayyidatina Aisyah adalah isteri Rasulullah SAW. Ittaqin nar walau bi'ashki tamr. Jangan takutlah neraka walaupun dengan secebis tamar. Apa maksud dia? Bila ada orang ziarah, bila ada orang jumpa Sayyidatina Aisyah, minta makanan Sayyidatina Aisyah, tak ada apa-apa, cuma ada tamar, ada kurma je. Sayyidatina Aisyah bagi pada perempuan tu. Perempuan tu ambil kurma tadi, bagi pada anak dia. Jadi Sayyidatina Aisyah tengok dan cerita balik pada Rasulullah perbuatan seorang ibu memberi kurma yang Sayyidatina Aisyah hadiahkan kepada perempuan tadi. Jadi Rasulullah beritahu, ittaqinar walau bi'ashki tamar. Takutlah kamu walaupun dengan secebis tamar. Jadi perbuatan kita, bagi satu biji kurma, kita bahagikan dua, kita bagi kat sebelah tu dekat orang yang orang tu tengah lapar. Perbuatan tu Allah pandang dan Allah akan masukkan kita ke dalam syurga, insya-Allah. Jadi jangan pandang remeh walaupun perkara tu kecil. Sebab apa? Sebab Allah Maha melihat. Allah pandang dalam hati kita. Kita baru je niat. Kita duduk dalam kereta, dalam kereta kita ada aircon. Kita pandang sebelah, kita tengok pakcik tu naik motor, basah, ada anak kecil lagi. Apa yang kita perlu buat? Kita doakan dia, ya Allah, selamatkanlah perjalanan dia, mudahkan urusan dia. Jadi kita, walaupun kita tak boleh nak mampu nak sedekah banyak-banyak, kita kena doakan orang. Kita nampak orang susah, kita doakan orang. Kita nampak orang memerlukan, kalau kita tak boleh bagi, kita doakan orang. Perbuatan kita doakan orang dengan niat-niat kita yang baik, insya-Allah semoga Allah pandang kita dan Allah redha pada kita. Sebab apa? Allah bukan macam kita. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Jadi muklimah nak ajak diri muklimah dan semua pelajar muklimah ni berlumba-lumba dalam perkara kebaikan. Fastabiqul khairat. Apa-apa perkara kebaikan kita buat. Contoh dekat rumah kamu sekarang ni, kamu banyak masa dekat rumah. Apa yang kamu boleh buat dekat rumah? Okey, tolong mak ayah. Tolong apa sahaja. Tolong cuci tandas, tolong susun selipar, tolong mak dekat dapur, tolong jaga adik. Apa-apa sahaja yang kita buat walaupun kecil, ingat, perkara yang kita buat ikhlas kerana Allah, perkara itu akan dipandang oleh Allah dan perkara itu akan menyebabkan Allah redha pada kita. Sebab apa? Allah, daripada awal tadi, sebab apa? Allah menyembunyikan keredaan Allah di dalam ketaatan hamba-Nya. Kita tak tahu amal ibadah kita yang mana yang Allah terima. Mungkin solat kita solat tapi solat kita tak khusyuk. Kita baca Quran tapi kita rasa kita hebat, kita pandai. Kita bersedekah, kita riak dalam bersedekah. Jadi kita tak tahu amal ibadah mana yang Allah Subhanahu Wa Taala terima. Jadi untuk dapatkan keredaan Allah, kita buat apa sahaja. Moga-moga nanti di akhirat sana ada satu amalan yang Allah SWT redha dan Allah SWT masukkan kita ke dalam syurga Allah. Okay, jadi ada satu kisah, seorang lelaki ni, budak tahfiz. Kisah ni dah lama. Dia kalau dia jumpa secebis Al-Quran, biasakan kalau dekat
madrasah, dekat surau kan banyak Quran-Quran, banyak orang hafal Quran. Okay, dia kalau dia jumpa secebis Quran yang jatuh ke kat lantai, kat mana-mana, yang sepotong ayat Al-Quran, dia akan ambil, dia akan simpan dekat dia punya serban. Jadi lama-lama dia buat amalan itu, dia jaga kalimah Allah tadi. Allah muliakan dia. Allah muliakan dia. Dia bersih rumah Allah, Allah akan muliakan dia. Ingat kat sini Mak Limah nak pesan, siapa yang selalu cuci tandas, siapa yang selalu buang sampah, Allah akan sucikan hati dia. Lebih-lebih lagi kalau kita bersihkan rumah Allah. Antara perkara yang kita jangan pendek, kita jangan pandang remeh ialah perkara-perkara yang Mak Limah sebut tadi. Bagi kita benda tu simple, bagi kita benda tu remeh, tapi di sisi Allah perkara tu besar. Okay, akhir kalam, semoga kita sama-sama dapat menjadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu dalam perkara kebaikan. InsyaAllah hari ini hari Jumaat kita perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.